setting jap. Okay, silakan Kak Syida offkan segala-galanya. Mic dan juga off video. Asal ada berdengar tu. Dah, okey ke? Okey, bolehlah kan? Kita mula insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang muliakan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah malam ini kita sambung lagi. Yang mana pada sebelum ini kita dah masuk bulan lepas lah, kita dah masuk pada perbincangan bab zakat dan kita dah tengok dalil hadis berkaitan dengan zakat dan beberapa isu. Jadi hari ini insya-Allah kita follow kita punya kitab ni terus pada muka surat 514. 514. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau bahasa Arab dia pun lebih kurang juga kot. Ni dia punya tu. Okay. So isu yang pertama yang nak dibincangkan adalah dia ada banyak isu. Lepas ni zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat tanaman dan macam-macam lagi. Tapi dia bawa dulu isu-isu yang ada perbezaan di kalangan para ulama dan isu-isu yang terpencil. Itu cara ataupun teknik Imam Ibn Rushd. Beliau berbincang ataupun bila mana nak mengemukakan ataupun nak mulakan isu berkaitan dengan zakat. Okey. So isu yang pertama adalah zakat buah-buahan dari pokok yang tidak disedekahkan. Okey, cuma bila tengok dalam bahasa Arab pokok yang tak disedekahkan ni ada perbincangan lah, dipanggil mahsabah ni, itulah pokok yang mana dia daripada turun-temurun. Turun-temurun, maksudnya daripada mak kita dulu ke, daripada nenek kita dulu. So ada pokok-pokok tu yang berbuah kan. Jadi pokok-pokok yang berbuah itu adakah daripada sudut asalnya disedekahkan ataupun dikeluarkan zakat ataupun tidak. Itu satu dia punya maksud dekat sini. Maksud yang kedua pula di sini maksudnya adalah dia punya perbincangan itu adalah berkenaan dengan pokok yang mana dia sekadar pokok itu dia tidak disedekahkan. Di situ maksudnya dia tak susut daripada sudut buah ataupun daripada sudut dipanggil apa, dia punya hasil itu sendiri kan. Tapi yang lebih kita nak bincang ni dia macam seolah-olah kebun itu pokok tu yang berbuah tetapi turun temurun. Itu yang nak dibincangkan. Okey, so pertama Imam Malik dan juga Imam Syafi'i berpendapat bahawa buah-buahan tersebut wajib untuk dizakatkan. Ini kita kata kita baca dulu sekadar pandangan lah. Sebab sebenarnya yang dipegang oleh majoriti para ulama, kalau buah-buahan itu buat berniaga, kita tanam durian ke kan, jadi hasil tu bukan kebun itu, bukan tanah tu, tapi adalah hasil jualan itu yang dizakatkan. Dia jadi sebagai zakat perniagaan lah, dia bukan jadi sebagai zakat buah-buahan itu. Okey, itu satu pandangan di sisi mazhab Imam Malik dan di sisi Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Sedangkan Makhul dan Tawus, ini tabi'in, ulama besar di kalangan tabi'in, berpendapat bahawa buah-buahan tersebut tidak wajib untuk dizakatkan. So pandangan kedua ni lebih tepat lah kan, maksudnya pokok-pokok yang turun-temurun, yang kita makan, yang kita mungkin ada jual beli juga, kita jual tu tak sampai pun dia punya nisab zakat tu. Nanti kita bincang zakat buah-buahan ni berapa gantang. Ada yang kata maksudnya daripada 5 ausaq ataupun ausuk. 5 ausuk tu bersama dengan 363 gantang. Lebih kurang dalam 816 kilo. Lebih kurang lah. So 816 kilo tu nak kena tengok pula. Kita punya pokok ataupun hasil tanaman itu kita memang siram pagi petang ke ataupun memang biar. Orang belah Pahang tu panggil pala macam tu je kan. Biar je macam tu je kan. Biar je kan. Dia tak payah kita siram ke apa, dia macam tu je. Ke kita kena siram? Maksudnya katalah contoh kita tanam tomato ke, tanam sawi ke, tanam apa, hasil daripada tu.
maksudnya kita nak kena baja, nak kena jaga, nak kena siram pagi petang, maka waktu tu zakatnya hanya 5% daripada 816 gram tu. 5% saja. Kalaulah contoh kita kata memang itu kalau dia bergantung kepada sumber air sendiri, maksudnya kita tak jaga tak apalah kan, tiba musim je terus kita boleh dapat hasil kan. Tapi kalau kita kena jaga daripada A to Z, kena siram, memang kena betul-betul jagalah, boleh kata siang malang lah jaga dia kan. Jadi waktu tu dia punya zakat dia 5%. Kalau tak jaga macam tadi tu ialah 10%. Itu nanti kita akan jumpalah dia punya hadis tu. Cuma di sini bincang isu yang diwarisi apa semua tadi asalnya tak dizakatkan, melainkan buah itu digunakan untuk perniagaan. Maksudnya apa? Ada hasil jualan itu, dan hasil jualan tu pun nak kena tengok. Kalau tak cukup daripada sudut tadi tu, maka tak adalah. Itu dipanggil zakat perniagaan. Ataupun zakat tanaman lah dalam istilah dia. Okey, yang ketiga. Sebahagian ulama lainnya membezakan antara konteks buah-buahan dari pohon milik orang miskin dan milik umum. Dan di kalangan para ulama juga mewajibkan jika pohon tersebut milik umum, namun tidak wajib jika pohon tersebut milik orang miskin. Umum ni maksud orang yang berada lah. Kan orang yang boleh keluarkan zakat lah. Kan ada dia punya berapa hasilnya dan sebagainya. Okey. Namun bukan bererti ulama yang mewajibkan buah-buahan ini untuk dizakati walau milik orang miskin mengesampingkan unsur syarat itu, iaitu pertama, buah-buahan tersebut termasuk dalam bahagian jenis harta yang kurang. Maksudnya tak lihat daripada sudut kurang ataupun banyak daripada sudut dia punya nisab itu. Kalau nisab itu sampai maka tetaplah kena zakat juga. Kan kalau kurang maka taklah. Cuma di sini kita nak kena tengok tadi tu dia cerita tentang milik orang miskin ni biasanya untuk dia makan, untuk dia sara hidup ya. Kan ada setengah orang berkebun ni bukan nak sampai beratus hektar ke, 1 ekar, 2 ekar itu pun makan pun tak lepas kan, hasil pun tak boleh bawa keluar, nak PKP contoh kan. Jadi apa tak lagi nak zakat. Kan di situ dia punya perbincangan. Tapi kalau memang 100 ekar dan sebagainya, selagi mana cukup lebih daripada, kita kata contoh katalah kita ambil 1 tan lah, lebih mudah senang cerita kita, 1 tan tadi tu, maka daripada tu dikeluarkan 5% kalau betul-betul pengairan penjagaannya, dan kalau hanya bergantung pada hujan kan, bergantung kepada biasa saja, maka waktu tu adalah 10%. Itu dia punya perbincangan ringkas. Okey, yang kedua. Harta tersebut berada di tangan kalangan orang yang termasuk dalam golongan orang yang layak diberi zakat dan bukan golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dia asnaf fakir miskin lah. Kan? Tapi sebenarnya yang kita nak bincang panjang, ini sekadar lontaran awal yang dibuat oleh Imam Ibn Rus. Sebenarnya kita nak bincang panjang nanti dalam bab yang berkait dengan zakat buah-buahan. Di situ adanya anggur, di situ adanya tamar, dan apa syarat-syarat pada buah tu. Kan? Adakah syaratnya makanan asasi ke, boleh disimpan, tahan lama ke, ataupun kalau pisang ke contohnya kan, kalau buah-buah yang boleh rosak cepat, macam mana isunya, apa perbincangannya. Yang tu nanti kita akan pergi kepada zakat buah-buahan. Okey, habis. Isu yang kedua. Zakat tanah yang disewakan. Dia ada tanah yang disewakan, rumah yang disewakan, apa lagi yang ada sini. Kemudian yang tanah itu maksudnya hanya tanah semata-mata ke ataupun ada hasil daripada tu. So ada beberapa isu lah. So isu pertama tanah tu disewakan. Isu yang kedua adalah tadi tu rumah yang disewakan. Isu yang ketiga adalah hasil ke ataupun sebenarnya betul-betul tanah tu kena zakat. Kalau betul-betul tanah tu masalah tuan-tuan. Kan doktor tak tahulah ada berapa ekar doktor punya tanah kan. Lain-lain kan yang lain-lain punya tanah ke apa kan. Mungkin dekat kebun ada 5 ekar. Kena zakat ke macam mana? Okey. So kita bincang. Pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa yang wajib membayarnya adalah pemilik tanaman. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Thawri, Ibn Mubarak, Abu Thawr daripada murid pada Imam Syafi'i dan kelompok ulama yang lain. Siapa yang keluarkan tu adalah pemilik tanaman. So pemilik tanah nanti kita akan bincang lagi. Sebenarnya bukan zakat tanah tu, sebenarnya zakat hasil tu. Itu sebenarnya bukan tanah tu semata-mata tanah tu, bukan tanah 5 ekar, 10 ekar. Tapi kalau tanah itu untuk pelaburan, contoh kita beli 5 ekar dekat Bentong ke kat mana, tunggu harga naik. So tunggu harga naik tu memang kita dah ada modal tu adalah tanah tu, katalah harga contohnya 300,000 kan. Tunggu harga nak naik, katalah contohnya 100,000 ke 50,000, dengan 350,000, 400,000 kita jual, kita untung 100,000. Yang tu kita kena zakat. Sebab apa? Kena zakat apa? Hasil daripada modal tu
dengan keuntungan tu kita sekalikan dan keluar duit zakatnya. Zakatnya apa? 2.5 lah. 2.5. Maksudnya sebab kita dah memang tadi kita punya niat tu memang nak tunggu harga naik. Ini samalah macam kita beli rumah, tapi bukanlah rumah tu zakat waktu tu, zakat waktu jual nantilah dengan modal yang kita dapat tu. Kan katalah rumah harga 500,000, kita jual dapat 600,000. Jadi 600,000 tu keluarkan 2.5 daripada dia punya zakat. Nanti akan ada pula perbincangan nak kena tunggu haul ke ataupun tidak. Kerana ada sebahagian kata kena tunggu haul, ada sebahagian kata tak perlu tunggu haul. Maksudnya 600,000 kita jual pada hari ni, tanah ataupun rumah tadi tu. So hari ni berapa hari bulan? 6 hari bulan. So 6 hari bulan 8 2022 baru kita keluarkan zakat. Adakah begitu? Itu pun ada perbincangan. Ada yang kata tunggu dia punya haul, ada yang kata boleh untuk dikeluarkan sekarang juga sebab tiba-tiba dapat. Macam kita dapat bonus. Katalah dapat bonus contohnya 20,000. Kan katalah 3 bulan gaji, 4 bulan gaji contohnya. Maka pada waktu terus 2.5 sebab dia dipanggil sebagai mustafad. Tiba-tiba kita dapat aja duit tu. Tiba-tiba kita dapat. Sebab tu yang lebih di prefer, lebih kebanyakan pandangan di kalangan para fuqaha keluar waktu tu juga 600,000 tu 2.5 terus. Habis cerita dah. Kan lebih pun kita kata nanti kalau dah sampai haul mungkin dah susut dah, mungkin tinggal 400,000 je. Tak apa, kita keluar awal. Itu lebih okey, tak ada isu sebab tu. Maka kalau ia pun dianggap sebagai tak cukup haul, maka yang lain tu kita dianggap sebagai lebih pada zakat dan itu pahala untuk kita insya-Allah. Okey, satu isu. Isu yang kedua, sedangkan Abu Hanifah dan jemaah berpendapat bahawa pembayaran zakatnya adalah pemilik tanah. Kan jadi pemilik tanah kena bayar tadi bukan hasil dah tu. Betul-betul pemilik tanah tu. Sebab apa? Dia dapat hasil daripada sewa. Kan dia disewakan tu. Jadi katalah contohnya dia sewa untuk setahun tu dia pajak 30,000. Kan. Ataupun secara bulanan berapa dia bayar contohnya. So di situlah hasilnya daripada sewaan itu. Kan bukan tanah itu yang dipegang oleh majoriti para ulama. Okey, so kita tengok apa beza pendapat di kalangan para ulama bersumber dari masalah apakah zakat 10% itu wajib bagi tanah dan tanaman secara terpisah. Ni isu yang saya sebut tadi tu 2.5 tu apa dia? Beza tu ya 2.5 tadi tu adalah bila kita niagakan apa tu tanah tu. Maksud kita beli memang nak buat property ke, rumah tu buat property, kemudian kita tunggu untuk satu tempoh naik harga tu campur terus keuntungan dengan modal tu terus 2.5. Itu cerita dia tu. Bukan cerita pasal ada tanaman ke tak buah ke apa tadi, bukan. Okey. So, bersumber dari masalah apakah zakat 10% tadi, kembali kepada isu pertama tadi. Sayangnya bagi tanah dan tanaman, sayang tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan bahawa kewajipan masuk ke dalam gabungan tanah dan juga tanaman. Para ulama justru menilai bahawa kewajipan zakatnya berlaku terpisah antara tanah ataupun tanaman saja, maka mereka pun berdapat tentang pembayaran zakatnya harus berbeza menurut masing-masing alasan. Kan ada yang kata hasilnya, kan ada yang kata adalah hasil tadi berapa tu? Itulah yang 5 dan 10% tu. Kan tengok disiram dengan air ke ataupun dengan hujan semata-mata ke ataupun bagaimana. Dan kemudian isu tanah tu sendiri sebab disewakan. Sebab disewakan ada hasil daripada sewaan itu. Cuma daripada sudut ini, asalnya kita tengok kembali kepada khilaf perbezaan di kalangan para ulama ni, saya boleh nyatakan gini, tetapi kita baca dulu ni, nanti kita kesimpulan. Seharusnya para ulama bersepakat bahawa wajibnya zakat berlaku kerana hak milik tanah dan tanamannya. Majoriti para ulama berdasarkan kewajipan zakat tersebut kerana biji tanamannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berdasarkan kewajipan zakat tersebut kerana tanahnya. Sebab itulah harum manis tu kena zakat tu adalah dia punya perbincangan-perbincangan ni. Tapi saya nak bagi tahunya ringkasnya gini. Yang sewa tadi tu dia bukan zakat pada tanah tu. Kan? Sebab tanah tu tadi adalah tanah dia. Dia bukan nak jual ke apa, tapi hasil sewa tu. Kan? Jadi hasil hasil sewa tu tadi dia lah yang keluarkan sebab dia yang dapat hasil. Dan kalau cukup nisabnya, cukup sekian-sekian, katalah contohnya kita kata hasil sewa tu dia dapat katalah contoh 20,000. Ikutlah 85 gram emas kan. Katalah 20,000, 22,000 contohnya. Itu dah sampai nisab dah. Jadi dia kena keluar 2.5 sebab dia dapat hasil daripada sewa. Ni semua sekali entiti shop lot apa yang kita sewakan tu cukup dia punya nisab tu dan sebagainya, maka dia panggil sebagai zakat perniagaan. So zakat perniagaan yang shop lot tu kedai sebab kita bukan nak jual pun dia. Memang macam tu lah kan. Kita tak nilaikan harga dia tu tambah dengan sewa apa harga sewa kita dapat tu. Tak, bukan macam tu sebab kita bukan nak jual tu. Kalau nak jual tu cerita lain kan. Tapi yang ni kita cuma nak
ada dia tu dan nak jadikan hasil kita dapat tu daripada sewaan bulanan. Jadi sewaan tu kalau cukup dia punya nisab dia, katalah 20,000, 30,000 dapat setahun tu, maka kita keluarkan 2.5 kat situ. Okey, tu satu isu nak selesaikan masalah ini. Isu yang kedua, hasil daripada tanaman tadi tu. Bagi siapa? Bagi yang buat tanam tu lah, yang pajak tu. Kan. Cuma nanti kita akan masuk pula isu buat pajak ni. Pajak ni isu pajak tanah, isu pajak buah yang dah belum berbuah lagi pun ada orang pajak dah kan. Baru pokok durian tu umur 5 tahun, 3 tahun, dah cantik mulut dah. Target dia mungkin setahun dua lagi nak keluar hasil. Dia pajak 10 tahun contohnya. Dia pajak 15 tahun kan. Isu pajak tu pun banyak perbincangan, iaitu nanti kita akan bincangkan. Okey. Kemudian isu yang ketiga, tanah milik pemerintah jika beralih ke tangan kaum muslimin. Tanah ni dia terikatlah dengan undang-undang kan. Tapi ada setengah orang ni dia bila dapat satu tempat tu kadang-kadang tu kan kat depan tu ada paya ke belum orang teroka ke apa ke, dia teroka, dia tanam apa semua, tapi still lah itu adalah milik kerajaan. Tapi kalau setakat tanam pun semua tu kan sikit lah 2-3 pokok ke apa, saya ingat itu ada perbincangan. Cuma daripada sudut majlis daerahnya, daripada sudut developer, tu cerita lain lah kan, tak boleh tanam pokok, tak boleh itu ini tu cerita lain lah. Okey, so para ulama berbeza pendapat tentang zakat tanah yang bukan milik peribadi. Tanah maksudnya tanah negara yang digarap petani dengan membayar pajak. Dia bayar pajak dia semua kan. Adakah yang kita bayar 99 tahun apa semua ni termasuk dalam isu ni? Adalah perbincangannya. Kan yang kita bayar 99 tahun, 98 tahun pajak-pajak apa tu kena bayar balik dan tidak habis apa semua tu. Mungkin anak keturunan kita lah yang bayar. Kan kita dah habis dah. Kan mungkin dah kat bawah dah kan. Tapi itu dia punya perbincangan dia. Okey, so kita tengok majoriti para ulama berpendapat wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga pengikutnya siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar dan juga Abu Yusuf berpendapat tidak wajib dikeluarkan zakat. Jadi cerita tentang zakat tanah yang bukan milik peribadi. Okay, kita baca dulu lah. Baca habis dulu satu isu baru kita ni kan. Apakah zakat itu diwajibkan kerana tanah atau kerana hasilnya? Hasil pertanian dia lah. Jika kerana tanahnya maka tidak mungkin ada dua kewajipan zakat dan juga pajak. Dan kalau kerana hasil, padahal zakat adalah satu urusan daripada hasil sedangkan pajak adalah urusan tanah. Persoalannya hanya berkisar pada persoalan status hak milik. Apakah yang dimiliki itu oleh si petani dianggap punya hak milik penuh atau tidak? Kerana itu para ulama berbeza pendapat apakah tanah hak pakai bukan hak milik penuh boleh dijual ataupun tidak. Okey. Di sini biasa berlaku kat kampung-kampung kan. Ada tanah sebelah kebun dia tu dia tahu itu adalah tanah kerajaan kan, dia pun luaskan kan. Sebab dia bukan tanah orang, tak ada grant apa semualah, maksudnya tahu itu memang bahagian tanah kerajaan. Dia pun buat. Mungkin dia buat pisang ke contohnya kan, 1 ekar lebih tu dah kebun dia tu dah 2 ekar, lepas tu seekar lebih tu lagi tanah. Kalau istilah di sebelah Kuala Lipis apa dipanggil padang free. Kan padang free, maksud tempat tu free tanah kerajaan, tapi semua orang boleh nak bagi makan lembu ke, nak apa ke, tanah jagung ke, apa-apalah. Okey, di situ isunya. Cuma kena zakat ataupun tak? Kan bila dapat hasilnya. Kan tanah itu kita kata tanah tu pertama bukan milik sempurna dia. Yang kita bincang tadi tu maksudnya kalau dia sewa ke apa ke ataupun dia sewa daripada orang-orang perseorangan ke ataupun apa, tapi dia still daripada tanah kerajaan. Sebab kita tengok ada tanah tak ada geran ni kadang-kadang. Saya pernah jumpa beberapa orang nak jual tanah ni kan. Tanah tu kan tanah dia, tapi sebab dia dah tanam dulu, dia dah buat apa semua dah bertahun-tahun kan, puluh tahun. Lepas tu dia pun kira macam saya nak jual ni tapi murah je lah sebab tanah ni tak ada geran, dia kata contoh itulah kan. Jadi isunya akan timbul zakat ni adalah milkul tam, pemilikan sempurna. Sebab kita dah bincang sebelum ni isu KWSP kan, sebab itu duit tu masih dalam KWSP, belum milik kita sempurna, belum keluar, belum dapat kan dalam pada kita kan. Jadi adakah keluar zakat ataupun tak? Samalah isunya kalau contoh kita berhutang. Jadi kita bagi orang hutang 20,000, 30,000. So kita ke kena keluarkan zakat ataupun kita ada sentuh sikit pada sebelum ini. Okey, berlaku pula isu ni, tanah itu adalah milik kerajaan tapi hasilnya kita buat di atas tanah kerajaan itu. Kan? Jadi kalau kita tengok di sini, wallahu ta'ala alam, pandangan majoriti para ulama, selagi mana hasil tu maksudnya selagi tanah tu bukan diteroka secara haram lah. Kan? Macam berlaku dekat laut ke, dekat mana ke kan. Saya dulu kecil-kecil kan, selalu naik bas Pahang tu yang warna merah belang tu.
ada konduktor bas ni di China. Kan dia biasa saya kadang-kadang tu nak daripada Benta tu nak pergi ke laut, dia kata Benta laut, memang laut lah dia cakap tu kan. Jadi pergi laut tu, pergi raut tu, jadi itu diteroka secara haram. Kan itu cerita lain lah. Tapi ini memang semua orang tahu, kita tahu, tapi kita ada hasil tu. Maksud kalau kerajaan ambil pun kita tak kisahlah, tapi selagi mana kita boleh dapatkan hasil apa semua dekat situ, kita pun buat. Tapi itulah dia isu dengan undang-undang, isu tanah ni dia cerita lain pula. Kan itu belum kita bincang lagi kalau jumpa sesuatu kat situ. Tuan-tuan dia baca berita baru ni dekat Teriang kan, dekat Bera tu jumpa bom 223 kg. Hari ni diletupkan. Kan hari ni diletupkan punya besarnya bom tu tuan-tuan. Tapi nak ceritanya itu jumpa bom tu okey lah kan. Tapi kalau jumpa emas ke kan, tapi itu bukan tanah dia. Mungkin tanah tempat dia bertani tadi tu. Tanah tu milik kerajaan contohnya. Itu ada isu pula dia ada berkait dengan undang-undang persekutuan. Kan kalau undang-undang persekutuan tuan-tuan tahu dia cakap apa? Undang-undang persekutuan, apa yang dijumpa di bawah tanah walaupun di kebun kita, maka dia menjadi hak mutlak milik kerajaan lah, milik persekutuan, bukan milik kita. Kan? Tapi dari sudut fiqahnya, kan? Nak ikut fiqah kan nak ikut undang-undang kan? Daripada sudut tu Imam Nawawi bincang, ada sebahagian pandangan mazhab Syafi'i bincang. Sebab itu tempat kita, tanah kita jumpa emas sekilo ke kat bawah tu, apa-apa bahan berharga, lombong emas ke apa kita buat kat situ, dia jadi milik kita lah. Jadi milik kita. Dia bukan tertakluk pada persekutuan. Tapi ni saya cerita ni undang-undang berbeza, tapi daripada sudut fiqahnya ada perbincangan. Okey, so di sini ikut pandangan jumhur, kalau satu orang berkebun dekat tepi sungai ke apa ke yang bukan tanah dia tapi dia usahakan, majoriti para ulama wajib keluarkan zakat daripada hasil tu. Walaupun tanah tu bukan milik dia sempurna. Kerana walaupun tanah tu bukan milik dia sempurna. Jadi kita kata daripada khilaf perbezaan di kalangan para ulama ini, eloklah dikeluarkan zakat dan bukan banyak pun 2.5 saja ataupun kita kata tadi 5% saja, kan, ataupun 10% saja daripada jumlah kita punya tu, dia boleh keluar dengan duit. Kan, katalah contoh tadi kita katalah 1 tan. 363 gantang tadi berapa kilo, 3 kilo lebih tu, katalah contohnya 1 tan. So 1 tan tu kita ambil tepatlah 1 tan. Walaupun ada 800 lebih 800 lebih 900, so untuk sampai baru keluar 10%, 5% tu, katalah kita ambil 1 tan. So daripada 1 tan tu kita keluar 10% lah. So keluar 10% itu sebenarnya adakah kita nak bagi hasil tu? Katalah contoh kita tanam durian contohnya kan. Kan ataupun bukan durian lah, maksudnya benda-benda yang kita bincang tadi tu macam kurma, macam apa tadilah di rantau Arab atau sebagainya. So kita tanam tu, so kita nak kena keluar tu 10% tu jagung ke contohnya, ataupun sebenarnya boleh dengan duit. Mazhab Imam Abu Hanifah luah dalam bab ni. Bukan tuan-tuan kita biasa dengar kan, zakat fitrah kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah kan, bayar dengan duit kan, dengan cash. Sebenarnya mazhab Imam Abu Hanifah lebih luah daripada tu. Hatta kalau zakat haiwan ternakan tu patutnya katalah contoh 40 ekor kambing, keluarnya adalah 1 ekor kambing zakat dia. Hak 1 ekor kambing tu boleh dinilaikan dengan duit. Katalah contoh 700 lah keluar. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Hatta dalam bab ini sekalipun 10% ni ataupun 5% ni boleh dikeluarkan dengan duit ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Katalah contoh harga 1 tan tu, katalah contoh berapa harganya kan. So daripada 1 tan tu katalah contoh zakatnya 200, boleh keluar dengan RM200. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. So kita kata pandangan jumhur, walaupun tanah itu tanah kerajaan, hak miliknya, maka tetap kita keluarkan zakat 2.5. Okey, ada persoalan setakat ni tuan-tuan? Kalau ada silakan. Ada? Okey. Kalau tak ada kita teruskan dulu. Kalau ada nanti kita dekat akhir nanti. Okey. Masalah isu keempat, tanah wajib zakat yang berpindah ke tanah wajib pajak. Macam mana pula ni? Kan asalnya tanah tu milik orang Muslim lah. Kan kemudian waktu tu dia tanah tu diambil ke ataupun kerajaan ke ataupun apa yang mana diambil semula. Kan maksudnya daripada asalnya macam tadilah, asalnya tanah tu milik kerajaan. Kemudian orang buat, kita kata keluarkan zakat, tapi kerajaan ambil. Kan ataupun dia statusnya kembali kepada kerajaan ataupun kepada pemerintah pada waktu itu. Jadi macam mana nak buat? Okey, so bagaimana jika sawah atau ladang hak guna tersebut digunakan ataupun diusahakan oleh orang kafir zimmi? Majoriti para ulama berpendapat tidak ada kewajipan zakat, sedangkan Nu'man bin Bashir kan kemudian juga pendapat
bahawa jika seorang kafir zimmi membeli sawah atau ladang dalam keadaan demikian, maka tidak wajib untuk menzakati hasil tanamannya dan hanya wajib membayar pajak, kharaj, ni cukai tanah apa semualah kan. Namun jika sawah atau ladang tersebut pindah ke tangan orang Islam, maka yang wajib dikeluarkan adalah zakat tanamannya, bukan zakat pajaknya. Ini isu statusnya dimiliki oleh orang Islam ataupun tidak. Siapa yang buat? Siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mengusahakannya? Sama ada kafir zimmi, siapa? Kafir zimmi, musta'min atau musta'man. Kemudian ada harbi, kemudian ada kafir-kafir yang ada di punya perbezaan. Zimmi ni memang tunduk dan patuh kepada negara Islam lah, maksudnya pajaknya dan sebagainya memang ikut sistem yang ada dalam kerajaan Islam, maka dipanggil sebagai kafir zimmi. Dia bukan pemberontak, bukan apa. Okey, so majoriti para ulama kata tak bayar zakat. Takkanlah kafir nak keluarkan zakat. Orang kafir keluarkan zakat. Cuma isunya sini tuan-tuan, ada tak di kalangan orang non-Muslim yang mana terikat dengan perundangan hukum syarak? Kalau secara zahirnya kita nampak macam tak ada lah. Tapi kalau tengok dalam hadis-hadis macam riwayat Imam Al-Bukhari, kisah seorang Yahudi yang nak berhukum dengan hukum Islam, dia datang isu tanya tentang hukum kes pukul, kes mencederakan tu, kemudian dia angkat kepada Nabi SAW, dia tak Islam, non-Muslim. Tapi dia seolah-olah macam minta Nabi berhukum dengan hukum Islam. Maka waktu tu dia kena hukum Islam. Kan satu isu. Ada hadis juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika mana satu orang Yahudi dia pergi pukul ataupun pergi hempak kepala seorang Muslimah, seorang yang wanita Muslim lah. Sampai dia tu dah jadi macam apa, tak betul, dah biolah. Teruklah kepala dia tu, luka besar. Jadi Nabi pun perintahkan dia tu pun dibuat benda yang sama, dihempakkan kepalanya macam kisas, balas balik. Kan macam kisas balas balik. Maksudnya ada hukum-hukum tertentu yang mana dia terpakai kepada non-Muslim dalam bab perkara yang nampak macam ada unsur-unsur toleransi di antara manusia dengan manusia. Macam tadi itulah balas balik kan dan sebagainya. Tapi bab zakat, bab haji, bab solat, bab apa ni, yang ni tak terpakai kepada orang yang berkait dengan orang non-Muslim. Tapi kalau isu dia masuk masjid, kan, isu dia pergi melawat masjid, itu isu lain lah. Itu isu lain. Tapi itu ada hukum dekat dia. Tapi dia ada berkait tak? Dia ada, kita kata apa, sebagai pegang tak? Dia kena buat tak daripada sudut hukum hakam syarak? Kita kata ada, tapi sangat minoriti, macam isu-isu yang melibatkan dengan isu manusia sesama manusia yang kita sebutkan tadi. Okey, so majoriti para ulama menyatakan tidak perlu dizakatkan sama ada hasilnya ataupun pajaknya, melainkan bertukar kepada orang Muslim macam isu nombor 3 yang kita bincangkan tadi, dia punya pajak ataupun sewanya seperti yang dekat atas tadi. Okey, kemudian seterusnya berikut adalah dibahaskan berapa masalah yang bersangkut paut dengan kepemilikan. Pertama, zakat yang hilang. Zakat hilang macam mana tuan-tuan? Katalah contoh, kita nak bagi kepada fakir miskin. Kan, kita nak pergi tu, kita nak bagi sendirilah. Kita tahulah siapa-siapa yang nak bagi tu contohnya kan. Walaupun yang paling terbaik, ini bukan kempen, tapi yang memang terbaik kena bagi pusat zakat lah. Pandailah insya-Allah mereka uruskan. Kan mereka lebih tahu, mereka lebih faham, mereka lebih faham lah, lebih pakar lah untuk mengagihkannya dan sebagainya. Tapi katalah contohnya baru-baru ni ada jemaah dekat Danau Kota. Jemaah ni memang dia satu orang yang sangat baiklah, rapatlah dengan saya. Saya ada up status dekat Facebook bila mana beliau meninggal 2-3 hari lepas kena COVID. Antara benda yang akhir yang dia minta dengan saya, waktu tu dia belum bulan puasa lepas tuan-tuan. Kan dalam pertengahan hujung-hujung bulan puasa tu, dia kata dia nak bayar zakat KWSP. Jadi nak minta tolong saya berapa tempat yang saya boleh recommend lah, yang trusted lah kan, yang untuk saya bagi, untuk dibagi zakat tu. Banyak zakat dia tuan-tuan. Kan dia bagi tempat tu 1,000, tempat tu 1,000, banyak lah. Jadi zakat tu kita kata kan contohnya, tu cerita dia lah, cerita beliau lah, sangat baik apa semualah kan, zakat apa semua. Dia banyak tanya hukum-hukum, kadang-kadang dia WhatsApp saya, baiklah haji tu, rahimahullah, moga Allah rahmati dia lah. Jadi hujung-hujung tu bayar zakat apa semua. So isunya, katalah contoh kita nak bayar zakat tu sendiri, nak bagi sendiri, tiba-tiba duit zakat tu hilang. Kena bayar ke? Sebab zakat tu kan nak kena bagi asnaf. Tapi ni tak tahulah, yang mencuri ni mungkin asnaf juga, sebab tu dia mencuri, mungkin lah kan. Tapi ceritanya kat sini, okey, jika seorang membayar zakat, lalu zakat tersebut hilang sebelum diterima ataupun dibayar kepada asnaf,
Baik, sebahagian para ulama berpendapat zakat tersebut cukup baginya. Kedua, sebahagian ulama berpendapat bahawa pembayar zakat harus menjamin zakat tersebut sampai ke tangan asnaf, penerima lah. Nanti kita akan tengok dalam surah At-Taubah ayat 60 tu. Kemudian seterusnya, sebahagian ulama, ni nombor 3. Sebahagian ulama membezakan waktunya. Apakah zakat tersebut dibayar sedini mungkin atau menunggu sempat si pemilik harta. Jika dibayar setelah lewat beberapa hari dari batasan awalnya, maka si pemilik harta yang menanggung harus membayarnya kembali. Jika dibayar di awal waktu lalu tanpa sengaja melalaikannya, maka dia tidak wajib untuk menzakati ulang ataupun mengulangi zakat lah. Okey, so katalah contoh hari ni 6 hari bulan 6. So sampai tu 6 hari bulan 6. Bukan dah lebih 2 minggu, 3 minggu apa semua, 6 hari bulan 6. Tiba-tiba 6 hari bulan 6 tu tak ada rezeki ke apa, sebelum kita agihkan zakat tu kena curi. Kan duit zakat tu mungkin waktu kita keluar kat bank ke apa ke memang niat nak bayar zakat ke apa contoh kan. Sekarang ni orang akan kata kan dah boleh transfer. Memanglah ada setengah orang memang nak bagi tu betul-betul kepada asnaf, terpulang. Okey. Ataupun contoh gini. Dia dah bagi kepada pusat zakat pulang kepada dia. Ada persen yang boleh dia agih. Ini biasanya syarikat buat, tuan-tuan. Syarikat korporat dia akan buat macam ni. Kadang-kadang tu sebab dia ada dia punya CSR dia. Dia akan agihkan adalah berapa puluh persen dan sebagainya kan. Jadi katalah contoh dia bagi bayar zakat ke pusat zakat, katalah contoh 1 juta. Mungkin 300,000 tu dia dapat balik. So 300,000 tu dia nak agih sendiri kepada asnaf. Contohnya. Katalah pada waktu tu hilang. Ataupun secara personal ke contohnya kita ada syarikat ke apa, kita dapat contoh 20,000 lah. Kan. Jadi nak agih secara personal hilang contohnya. Jadi macam mana nak buat? Okey, so inilah isu yang timbul. Kalaulah waktu tu kita bayar tu, waktu dekat waktunya ataupun kita kata bayaran sebelum ke, ataupun isu ni dipanggil takjiluz zakat, maksudnya bayar awal. Ya, macam contoh kita bincang, doktor tanya pada sebelum ni, kita bayar zakat awal kepada SP tu, so bila kita dah keluar 2 tahun, 3 tahun lagi, kita dah tak payah bayar contohnya, pun boleh. Kan? Ataupun nak keluar pada hari yang kita keluarkan kepada SP tu pun boleh juga. Kan? Tapi kalau keadaan ni, yang kita bincang ni, katalah contohnya sehari 2 hari tu, dia keluarkan zakat, hilang. Maka yang ikut pandangan tadi, dia katakan bahawa tak perlu untuk apa dikeluarkan zakat sebab masih dalam hari yang masih munasabah lagi. Kan maksudnya waktu dia punya haul tu masih waktu yang munasabah. Tapi kalau dah 2 minggu, sebulan, 3 bulan dia nak keluarkan zakat tapi dia lewat sikit. Maka waktu tu dia kena ulang balik zakat. Itu salah satu pandangan yang ketiga. Okey. So pandangan siapa? Inilah mazhab yang masyhur daripada mazhab Imam Malik, sedangkan Imam Syafi'i dan juga Abu Thawr berpendapat bahawa jika ada unsur ketelidoran wajib dizakat ulang. Maksudnya unsur apa ni tuan-tuan? Maksudnya adalah unsur kita kata apa? Lalai kan, ataupun leka ataupun tak sedar dan sebagainya lah. Dan jika tidak ada unsur yang lalai tadi, kelalaian tadi, maka wajib menzakat harta yang tersisa. Itu pun kita kata tersisa ni macam mana? Katalah contoh 20,000. Kan nak bagi zakat tu kata 20,000. Yang ada tinggal 2,000. Itu pun tertinggal dekat rumah kan. Yang 12,000, yang 18,000 apa semua lagi tu kat luar, kalau nak ambil kena curi contohnya lah. Jadi nak kena zakat tak? Yang 2,000 tu adakah dikira haul yang lain ataupun dikira haul yang sama? Maka waktu itu kalau ikut pandangan Abu Thawr dan juga Imam Syafi'i tadi, maksudnya apa dia? Ia dikira sebagai termasuk dalam jumlah yang asal. Maksudnya yang tinggal 2,000 tu tuan-tuan darablah 2.5%. Darab 2.5% yang itulah dibagi kepada asnaf ataupun fakir miskin. Itu dia punya perbincangan. Okey, so kita tengok sikit kesimpulan. Ada 5 pendapat para ulama dalam isu ini. Pertama sekali, si pelaku harus menanggung secara penuh. Yang kedua, tidak wajib menanggung. Pandangan kedua tadi. Jika terlalai, maka dia harus menanggung, dan jika tidak, maka tidak harus menanggungnya. Jika terlalai, maka wajib zakat ulang sesuai dengan jumlah yang hilang, dan jika tidak lalai, maka hanya wajib dizakati dari harta yang tersisa, harta yang tertinggal. Kemudian yang kelima, pemberi dan penerima zakat dianggap telah sama-sama kehilangan, maka dizakati dengan zakat yang baru, yakni dari harta yang baru juga, dari harta yang berbaki tadi. Okey, so ini berapa dia punya perbincangan tentang perkara ini. Cuma kalau ambil pandangan yang kita sebutkan tadi, yang paling terbaik adalah pandangan mazhab Syafi'i dan juga Abu Thawr tadi, iaitulah kalau masih ada berbaki, yang berbaki itu aja dizakatkan kerana dia daripada zakat yang asal dikeluarkan tu. Kan zakat yang asal dikeluarkan tadi tu. So maksudnya tak sampai kepada asnaf sebab syaratnya tu adalah yang mana Nabi SAW sebutkan, apa, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Kan? Maksudnya ambillah daripada orang kaya di kalangan kamu hatta yakuna hatta apa ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dulah baina aghniya minkum. Kan? Maksudnya yang Nabi SAW sebut juga sehingga tak berhimpun di kalangan kamu tu orang-orang kaya semakin kaya. Maksudnya tak nak kena keluarkan zakat. Kan? Jadi yang paling terbaik ada baki tu keluarkanlah zakat itu, ataupun tadi yang tak sampai kepada tangan asnaf tu tadi, maka yang berbaki sikit tadi itulah yang diberikan kepada asnaf. Patutnya dia kena keluar bagi asnaf 10,000. Tapi sebab tadi 8,000 kena curi 2,000, tinggal 2,000 itulah duit zakat yang dia bagi kepada fakir miskin. Itu dia punya perbincangan yang yang panjang di kalangan para ulama tentang isu ni. Tapi akhirnya kita akan nampak bahawa sebenarnya memang dia kena keluarkan zakat. Tapi sebab tadi tu tak dirancang ataupun kita kata tak tahu nak dicuri kena apa kena sebagainya, bukan kita jangka. Jadi pada waktu itu ada keluasan fiqh, pendapat pertama menyatakan tak perlu untuk dizakatkan. Kan? Tapi kita kata yang paling terbaik semua orang nak keluarkan zakat. Tapi kadar mana, iaitulah tadi baki sisa yang tertinggal. Baik, wallahu a'lam. Ada persoalan setakat ni? Tak ada? Okey, kita pergi kepada isu yang kedua. Sebab ni dia ada sikit-sikit lah berkait dengan kita punya realiti kan. Tapi dia banyak kepada isu-isu yang berlaku pada zaman dulu. Nanti bila dah masuk zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji, zakat apa, itu baru realistik lah ataupun wakil lah dengan kita punya apa yang kita ada sekarang ni. Okey, isu yang kedua. Harta yang binasa sebelum dikeluarkan zakat. Apabila harta benda yang sudah wajib dizakat, lalu sebelum dizakatkan ternyata musnah, maka bagaimana zakatnya? Sebahagian ulama berpendapat bahawa harta yang tersisa wajib dizakatkan. Sebahagian para ulama lainnya berpendapat bahawa pemberi dan penerima zakat disamakan, itulah kongsi. Artinya masing-masing pihak dianggap telah kehilangan dan sisa harta yang masih ada tetap dizakatkan. Perbezaan pendapat tersebut timbul kerana disamakan zakat dengan hutang. Maksud kami, urusan zakatnya berhubung dengan hak yang memang harus dikeluarkan dengan tanggungjawab dan bukan dengan keberadaan harta benda. Tanggungjawab hutang dia tu kan. Kerana zakat adalah kewajipan yang menyangkut keberadaan harta benda dan bukan dianggap sebagai tanggungjawab untuk menyampaikan seperti tanggungjawab penerima amanah dan selainnya. Kita baca dulu. Ulama yang menyamakan zakat dengan amanah menilai zakat tetap wajib dikeluarkan tanpa perlu zakat tersebut sampai di tangan penerima atau hilang sebelum terima. Ulama yang menyamakan zakat dengan wang hutang berpendapat bahawa zakat tersebut harus kembali digantikan. Ulama yang tidak membezakan antara kelalaian tadi ataupun sengajaan menyamakan zakat dengan amanah, yang berarti jika hilang terjadi kerana unsur kelalaian tadi, maka pelakunya wajib menggantikan harta yang dihilangkan tersebut. Adapun ulama yang pendapat jika hilang zakat tersebut kerana faktor kelalaian tadi, betul ke kelalaian saya punya ni? Betul ke tak? Lalu harta tersisa wajib dizakati. Mereka ini menyamakan masalah tersebut dengan masalah harta yang binasakan sebelum dizakati, dan yang harus dizakati adalah harta yang tersisa. Okey, so isunya harta yang binasa sebelum dikeluarkan zakat. Macam mana tuan-tuan? Contoh ginilah. Kita ada tanaman kan. Katalah contohnya kita ada padi ke apa ke, ataupun kita kata kebun-kebun tertentu, harum manis ke contohnya kan. So daripada harum manis tu kita nak kena keluarkan zakat. Tiba-tiba lah waktu kita nak petik buah tu, besoknya tu kena curi ke, pokok tumbang, okey lagi boleh ambil buah lagi kan. Ni buah lesak hilang. Jadi waktu tu nak kena keluarkan zakat atau pula kita dah bajet dah. Biasanya 2-3 tan tu memang banyak tu lah untuk kita sekali satu musim satu hasil tu. Tiba-tiba binasa, ataupun buah tu ada ulat ke serangga ke yang kacau sehingga buruk dalam tu tak boleh jual contohnya. Okay, so macam mana? Okay, so yang tu kita tengok sebahagian orang pendapat bahawa harta tersisa wajib dizakatkan. Itu pendapat pertama. Maksudnya balance berapa-berapa yang ada tu sepatutnya kita dah lebih pada nisab dah, katalah 2 tan contohnya. Tiba-tiba yang tinggal 500 kilo je tuan-tuan. Maka yang 500 kilo tu tetap dikira 2.5. Maka dikeluarkan daripada 500 kilo. Patutnya tadi berapa berat kan tadi? Situ dia punya perbincangan. Satu. Yang kedua, sebagian ulama lainnya pendapat bahawa pemberi dan penerima zakat disamakan dengan keadaan. Artinya masing-masing pihak dianggap telah kehilangan dan sisa harta yang masih ada tetap dizakatkan. Contohnya mana ni? Pendapat kedua ni pula dia sama, pemberi dan penerima. Maksudnya pemberi tak dapat keluarkan zakat, penerima tak dapat terima zakat. Kan? Jadi nasib mereka samalah.
Kan dulu tak dapat. Tapi atas faktor-faktor tertentu, maka balance tadi pun dizakatkan. Maka dia keluarkan sikit, maka Asnaf pun dapatlah sikit. Kan contohnya begitu. Daripada hasil yang tersisa ataupun baki daripada lepas apa-apa tadilah, lepas perkara yang berlaku tadi. Contoh pun mungkin juga kita kata pokok mati ke ataupun kena ribut ke, kan kita anggarkan sebulan lagi kena petik hasil. Sebab sekarang ni buah tu masih muda lagi, belum masak, belum tua kan contohnya. Jadi waktu tu kita dah bajet dah sebulan lagi. Jadi tak sampai sebulan tu kena ribut apa semua, habis semua sekali kan. Banjir ke dan sebagainya. Maka pada waktu tu apa yang berbaki, maka dia keluarkan zakatnya. Okay. So perbezaan pendapat timbul kerana disamakan zakat dengan hutang. Maksud kami urusan zakat berhubung dengan hak yang memang harus dikeluarkan dengan tanggungjawab, bukan dengan keberadaan harta benda. Okey, isunya boleh ke zakat itu dia tak bayar dulu tapi dianggap sebagai hutang. Nanti dah ada cukup apa semua baru dia lunaskan. Itu dia punya isu dia, kan. Bukan hutang yang kita bagi orang hutang pinjam tu, bukan. Isunya sini kita anggap dia sebagai hutang sebab dia ada dua isu. Satu adalah tanggungjawab, satu adalah dia punya harta tu. Harta tu wujud. Harta wujud, ada nisab dia, cukup haul dia. Kalau kita kata tanaman tadi tak perlu haul tuan-tuan. Dia terus keluar 5% tu bila dapat hasil, tak perlu tunggu tahun depan lah. Kan yang saya cakap untuk tahun depan tadi yang bincang tu adalah kalau tanah tu kita buat property untuk memang nak berniaga, kan. Kalau rumah tu buat property untuk memang kita nak jual balik, itu memang dia perlukan kepada atau ada haul ataupun tidak, itu perbincangan. Tapi kalau yang contohnya macam buah apa semua tadi memang tidak ada haul, terus dapat hasil dia keluarkan 2.5. Okey, so sebagai seorang yang macam kita kata apa tadi, yang menanggung hutang itu, maka sisa yang berbaki tu dikeluarkan zakat, tapi yang balance tadi tu katalah contoh dia target akan keluarkan zakat 20,000. Tapi daripada semua hasil yang dapat tu dia keluar 1,000 je. Takkanlah 19,000 dikira hutang lagi. Nanti dah cukup baru dia bayar semula sebagai zakat yang sebelum tu. Di situlah dia punya perbincangan. Wallahu ta'ala alam, saya memilih pandangan yang menyatakan bahawa zakat itu adalah bukan sebab amanah, bukan sebab tanggungjawab, tapi dengan sebab keberadaan harta. Harta tak ada macam mana nak zakat? Tuan-tuan boleh nampak situ. Maksudnya di situ apa dia? Pemilikan itu. Sebab harta ni dia kena pemilikan. Kan kalau takkanlah khus min amwalihim. Maksudnya Allah sebut ambil daripada harta mereka, pemilikan, bukan tanggungjawab. Bukan amanah. Maka hujah yang menyatakan bahawa kena harta tu ada dan tak perlu berhutang pun untuk keluarkan zakat, melainkan memang dia tak bayar zakat lah. Itu memang kira hutang pada zakat lah. Sebab tu kata para ulama perbincangan mereka dan sebagainya, walaupun tak adalah hadis khusus bercerita tentang zakat, yang ada hadis khusus bercerita tentang haji. Kan yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, fadainullahu ahaqqu an yuqda, kan, dan sesungguhnya hutang dengan Allah itu lebih layak untuk ditunaikan. Dan maksudnya apa, zakat apa semua tu, itu isu dia tak bayar zakat. Ni isu harta dia musnah. Itu beza isu tu dan beza dia punya hukum dan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, so kita habiskan yang ini. Kita terus kepada ni sebab perbezaan apa semua ni kita nikan dulu. Okey, isu yang ketiga. Ni pun bagus ni tuan-tuan. Orang yang meninggal dan masih menyisakan tanggungan zakat. Ni mungkin ada kaitan dengan kita. Tentang orang yang meninggal dan masih ada sisa baki tanggungan zakat, para ulama berbeza pendapat. Berbeza lagi. Memang tuan-tuan. Kalau perbezaan kena bawa perbezaan. Kalau ijma' cakap ijma'. Tapi isu-isu yang muncul selepas mana kewafatan Nabi dan para sahabat, tuan-tuan, biasa isu tu mesti ada khilaf. Zaman tabi'in, zaman susah nak cari ijma'. Sangat susah. Dan mungkin tak ada ijma'. Yang ada mungkin ijma' sahabat lah. Kan persepakatan di kalangan ulama mujtahid selepas wafat Nabi SAW, benda tu berlaku di zaman sahabat. Zaman tabi'in mungkin ada tapi sangat sikit. Apatah lagi di zaman kita, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad, memang tak adalah ijma', tuan-tuan, tak ada kesepakatan lah. Yang ada mungkin sepakat 4 mazhab, sepakat pada imam tempat negeri-negeri tertentu, yang tu biasa. Okey. So, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan juga Abu Thawr, Ishaq bin Rahuyah. Dan itu juga tabi'in besar, hebat. Ataupun ulama sezaman dengan mereka-mereka ni. Abu Thawr berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya dari pokok harta benda yang ditinggalkan. Yang kedua, sebagai ulama berpendapat jika mayat meninggalkan wasiat, maka sepertiga hartanya digunakan untuk membayar zakat, dan jika tidak wasiat maka tidak perlu memilih dari 1/3 untuk zakat. Yang ketiga, kita baca dulu.
Sebahagian ulama lainnya pun dapat tidak harus dizakati walau sisa sepertiga harta tidak mencukupi batas untuk zakat dengan cara kembali menggabungkan dengan harta pokok. Sebahagian ulama pendapat zakatnya harus diambil dari sepertiga harta peninggalan dan jika tidak mencukupi maka tidak perlu dizakatkan. Imam Malik membenarkan dua pendapat ini, namun yang paling masyhur adalah yang mengatakan diutamakan wasiat dalam hal zakat. Baik, di sini wallahu taala alam tuan-tuan, dia isu orang meninggal ada balance lagi. Bukan harta yang ditinggalkan tu. Tuan-tuan faham kan? Kalau contoh dia tinggal duit 500,000, tapi 500,000 tu bukan sebab duit 500,000 tapi sebab dia tak bayar zakat sebelum. Sebab dia tak bayar zakat sebelum tu. Jadi di situ dia kena keluarkan zakat. Jadi walaupun ada kata 1/3 ni tak berapa tepat sebenarnya, wa thuluthu kathir ni dia cerita wasiat. Kata Nabi SAW ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia nak meninggal dunia, dia ada harta banyak. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni waktu tu dia tengah nazak dekat mana? Dekat Madinah. Kan? Jadi bila dia nazak dekat Madinah tu, sahabat ni tuan-tuan, dia macam mana keadaan sekalipun, dia kalau boleh nak mati dekat tempat yang dia mengembara. Dia bukan nak mati kat kampung dia, tempat mengembara. Sebab nanti ada pahala kat situ. Kan? Maksudnya pahala mereka mengembara, pahala mereka menyampaikan dakwah, lebih kat situ. Sebab tu mereka lebih suka kalau mati tu bukan di kampung halaman. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas di Madinah, ketika dia tengah nazak, anak perempuan dia seorang aja. Kan anak perempuan dia seorang. Jadi bila seorang ni anak perempuan, maka waktu tu ada balance lah. Ada balance daripada harta pusaka apa semua tu. Tapi sebelum tu, dia nak tanya, boleh tak dia buat wasiat? Maka dia tanya Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan kepada dia, dia tanya, ya Rasulullah, aku nak buat 2/3 daripada harta aku nak wasiat. Nak bagi fakir miskin apa semua lah. Kata Nabi SAW, tak boleh. Dan sebab banyak. Kan? Kemudian dia kata lagi, ya Rasulullah, 1/3. 2/3 banyak, 1/3. Nabi SAW pun menyatakan, iaitu pun lepas tu dia kata sebahagian. Daripada 2/3 tu, maksud hanya 1/3 saja yang dia nak untuk harta pusaka apa semua. Kan? Tapi dia kata 2/3. Kemudian Nabi kata banyak. Kemudian dia kata separuh ya Rasulullah. Separuh, sebahagian. Nabi kata banyak. Kemudian dia kata 1/3. 1/3. Kemudian waktu tu Nabi kata wa thuluthu kathir, 1/3 pun banyak. Sebab tu kalau tengok riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka tinggal 1/5 untuk wasiat. Untuk wasiat ni maksudnya selain daripada ahli waris lah, nanti kita masuklah bab wasiat, bab hibah apa semua tu nanti kita bincang panjang. Sebab tu lebih teknikal isunya. Isu faraid pun nanti kita masuk sikit insya-Allah. Cara nak kira kan, kalau bapa meninggal, kalau suami meninggal contohnya, ada anak lelaki, kan isteri dapat apa 1/8, anak lelaki apa 1/2, anak perempuan berapa, kalau ramai 2 orang 3 orang 2/3, kalau ada mak lagi 1/6 contohnya kan, kalau ada ayah lagi 1/6, kalau tak ada meninggal anak lelaki mungkin dapat 1/3, yang si isteri tadi mungkin dapat 1/4. Jadi panjang lah, nanti kita akan bincang. Cuma isu kat sini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan Abu Thawr menyatakan pendapat wajib dikeluarkan zakat dari pokok harta benda yang ditinggalkan. Kan? Tapi sebenarnya kalau kita pergi pusat zakat tuan-tuan, dia akan kira tahun-tahun sebelum tu lah. Kan? Masuk pusat zakat akan tanya berapa andaian, berapa anggaran yang ada tu, maksudnya 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, sekarang mungkin baru ada kesedaran zakat, maka dia kena bayar. So itu tak kira wasiat ke tak wasiat, sebab itu memang kewajipan dia. Macam solat lah. Solat yang ditinggalkan. Kan? Ataupun kita kata haji. Kan? Kalau haji mungkin ada perbincangan. Kalau haji tu diwasiatkan apa, itu mungkin ada pembicaraan. Imam Syirazi dan sebagainya sebut. Tapi kalau bab berkait dengan hutang kita ni, sebab zakat ni adalah, dia ada dua. Satu, Allah suruh zakat harta lah. Kan? Yang kedua, dia adalah hak fakir miskin. Kan? Jadi nak tak nak, dia kena keluarkan zakat. Dan sebab tu, bila seorang meninggal dunia, ikut pandangan majoriti semua di kalangan para ulama, kebanyakannya ditolak dulu zakat dia, ditolak dulu dia punya hutang-hutang. Kan? Kemudian barulah cerita kain kafan ke, cerita faraid ke, cerita apa ke, wasiat juga kalau ada. Wasiat juga kalau ada. Maka waktu tu tak perlu kepada wasiat. Zakat tak perlu kepada wasiat, ikut pandangan kebanyakan para ulama, maka dikeluarkan terus, yang mana dia tak keluarkan zakat pada tahun-tahun sebelumnya itu. Kan? Jadi andaian lah, kena pergi pusat zakat, bincang berapa anggaran ke apa dan sebagainya, maka pada tu dikeluarkan zakat, barulah balance zakat, hutang, wasiat apa semua tadi tu, kan, barulah diagihkan secara harta pusaka. Okey. Kemudian seterusnya, kita ambil satu isu lagi.
apabila seorang menjual hasil dia punya hasil kebun tadilah yang telah wajib zakat. Tuan-tuan faham tak ni? Dia ceritanya macam mengelak lah. Contohnya gini, katalah saya ni dah sampai haul. Kan katalah contohnya tepat-tepat kita nak bayar pada 10 hari bulan 6, 10 hari bulan 6 pula apa-apa, 6 hari bulan 8, 2022, saya nak kena keluar zakat. Sehari sebelum tu, saya transfer duit saya tu bagi dekat isteri ataupun bagi kat siapa corner-cornernya. Kan nanti bila dah masuk tu baru transfer balik. Kan dia ada dia punya, adalah helah-helah tu. Okey, so yang ni pun sama. Bila dia nak sampai hasil dia tu, kan maksudnya dia jual dia punya hasil tu kepada supaya menyusupkan nilai dia tu. Patutnya contohlah kita katalah patutnya keluar tadi tu adalah 1 tan contohnya. Bila keluar 1 tan tu dia jual 200 kilo contohnya. Kan dah susuk tu. Maka dia tak perlu keluarkan zakat sebab dia dah jual. Dan hasil jualan tadi pun tak cukup dia punya bilangan nisab dia, dan hasil yang tadi tu pun tak cukup dia punya nisab. Sebab itu adalah dikira sebagai hasil dia punya perniagaan. Yang ni tadi tu hasil daripada tanaman. So dua isu tu. Jadi dia mengelak. Kan dia sengaja buat macam tu. Okey. So kita tengok. Abu Thawr berpendapat bahawa pemilik tanah wajib membayar zakat dengan hartanya, kemudian dia harus memberikan pembeli ganti wang seharga yang dia jual. Kan dikeluarkan zakat dan juga kena pulangkan balik. Okey, kita habis dulu. Imam Syafi'i berpendapat bahawa jual beli tersebut tidak sah. Sebab mengelak dia. Kan. Contoh kita kata kita ada duit dalam bank ke apa ke, patut keluarkan zakat, kita transfer ke mana-mana dulu sekejap kan. Kita beli apa-apa ke, beli emas ke contohnya kan. Lepas tu kita jual balik ke dan sebagainya. Ada orang macam tu? Ada tuan-tuan. Sebab tu lah para ulama mereka bincang. Okey. So Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa pembeli boleh memilih untuk melanjutkan pembelian ataupun tahan sekejap. Sedangkan zakatnya tetap diambil dari hasil yang wajib zakat. Okey, so pembeli boleh memilih untuk melanjutkan pembelian dan ataupun dia tak belilah. Tapi kalau dia dapat pendapat pertama tadi tu adalah terus tak sah. Kan tak kiralah bagi pembeli pun dia seolah-olah macam bersepakat untuk dia beli tu. Sebenarnya dia ni nak kurangkan dia punya nisab zakat tu. Kan dia bersepakat dengan pembeli tadi tu. Samalah bersepakat dengan kawan dia transfer dulu ke, bagi kawan dia pinjam ke contohnya kan. Kau pinjam dulu lah 1,000 ni. Kan patutnya kau kena zakat dah ni, tapi bagi kau pinjam dulu lah contohnya kan. Itu ceritanya. Okey. Kemudian yang ketiga, Imam Malik berpendapat bahawa pembayar zakatnya adalah si penjual. Ialah yang menjual tadilah. Okey, sebab perbezaan pendapat bersumber daripada persamaan menjual barang zakat dengan menghilangkan ataupun membinasakan tadi. Sengajalah maksudnya. Ulama yang beranggapan demikian mengatakan bahawa zakat ditanggung oleh orang yang menghilangkan dan membinasakan, sedangkan ulama yang beranggapan bahawa menjual tidak sama dengan menghilangkan atau membedazakan, maka tanggungjawab zakatnya beralih pada hartanya. Kan. Cuma kita kata ni ceritanya panjang lagi. Okey, kita baca sikit ni, cantik ni tuan-tuan. Kemudian apakah jual beli barang semacam ini sah ataupun tidak? InsyaAllah akan dibahaskan dalam perbahasan kitab jual beli nanti. Masih dalam perbahasan serupa di atas, para ulama beza pendapat tentang zakat atau harta hibah. Atau juga seputar beberapa perkara terkait yang telah kami sebutkan detail pendapat ulama yang tidak kami pertentangkan, walaupun pendapat tersebut tidak sejalan dengan pendapat kami. Ni apa kita kata tawaduk Imam Ibn Rushd. Meskipun kemudian memang menyulitkan kami untuk memberi motif-motif beza pendapat yang di dalamnya terdapat banyak unsur istihsan. Istihsan ni dia maksudnya menganggap satu benda ambil yang lebih baik, dan kadang-kadang itu istihsan ni dia ada istihsan lebih baik tu kadang-kadang dia ada hujahnya, kadang-kadang tu dia macam sedikit lebih kepada akal ataupun logik dan sebagainya. Itu tak apa, istihsan ni dia ada usul fiqh yang khusus, panjang bincang dia. Seperti penjelasan para ulama tentang hutang yang harus dizakatkan, yang wajib dizakatkan, atau juga tentang hutang yang gugur daripada kewajipan zakat. Kita baca sikit gini. Dan pendapat kami yang kami anggap layak untuk dikemukakan di sini adalah harus terlebih dulu diupayakan memilih pihak-pihak yang terkena wajib zakat, syarat-syarat milik zakat yang wajib mengeluarkan zakat dan hukum-hukum berkait dengan orang yang terkena wajib zakat. Ada berapa aspek hukum yang cukup popular, yang tu nanti kita akan sambung lagi. Okey, cuma saya nak bincang isu ni sebab berbeza pendapat ini adalah isu mengelak je sebenarnya. Kalau kata tadi contoh, bukan setakat dia jual, bukan setakat dia transfer, tapi contohnya dia buat hibah. Dia nak hibah ke isteri dia nak hibah ni dia boleh dua. Sama ada hibah pada ahli waris dia ataupun hibah kepada selain pada ahli waris. Kan biasanya mungkin dia hibah pada ahli waris lah, dibagi kepada anak dia contohnya kan. Nanti
Kalau keluar zakat contohnya 2,000 tapi bagi anak dia 500 contohnya. Kan kalau keluar zakat mungkin 500 tapi bagi anak dia 100 dah mengelak daripada zakat sebagai contoh. Katalah 2.5 katalah kena keluar 700 setengah contohlah kan daripada berapa bilangan tu. Jadi baik dia bagi anak dia 200 setengah. Terus susuk nilai tu contohnya. Jadi itu mengelak. Maka bila mengelak tu nak atas nama hibah ke, nak atas nama bagi pinjam ke, nak atas nama transfer sekejap ke, maka semua tu isu yang mengelak, maka pada waktu tu tetap dia wajib mengeluarkan zakat seperti mana pandangan jumhur dan kita kata tadi jual beli tu untuk mengelak semua tu tidak sah. Nah, itu pandangan mazhab Syafi'i dan kebanyakan juga ulama-ulama yang lain tentang isu ni. Jadi tak ada isu lah sebab tu kadang-kadang dia ada orang apa ni kita kata antara dua benda kan, sama ada nak bayar cukai ke bayar zakat. Kan itu pun ada isu yang sangat ni lah. Ada orang dia ambil pelepasan cukai bayar zakat. Kan kemudian dia boleh tuntut balik dan sebagainya. Adalah dia punya proses-proses tu. Cuma kita kata mengelak daripada nak keluarkan zakat itu satu benda yang sangat bahaya. Kan satu benda yang sangat bahaya dan ini kedudukannya pertama di sisi Allah lah. Yang kedua bagi apa ni untuk fakir miskin itu sendiri daripada untuk mendapatkan dia punya bahagian daripada asnaf zakat yang kita sebutkan tadi. Okey, setakat ni jelah dulu tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada persoalan? Saya nak buka persoalan kalau ada kita bincang insya-Allah. Persoalan berkait pun tak apa. Kalau ada persoalan lain pun tak apa. Okey, silakan. Berkaitan macam Aisyah Citra ni, bagi orang yang dia income dia tak terjejas pun, tapi dikeluarkan tu dengan tujuan dia nak mengurangkan hutang-hutang dia, yang schedule hutang ke ataupun mungkin hutang peribadi dengan personal something. Dia ni masuk kategori dia tetap kena keluarkan zakat untuk bahagian Citra, Sinar yang dia dapat, Ustaz. Okey, kalau isu ni kita tolak tepi lah. Maksudnya yang memang isu apa orang yang kategori pertama tadi tu memang tak perlu untuk keluarkan, memang dia nak guna kan, nak makan, nak apa semua tu memang dia kena ada kan, dia memang dia nak guna. Tapi isunya adalah orang yang memang dia nak buat pelaburan ke kan, dia nak tambah ke mana-mana profit ke ataupun nak mungkin ada sikit-sikit nak settle hutang ke apa. Tapi kalau dia tak ambil tu kira tak terjejas pun, tak ada apa pun dia. Kan. Adakah dia kena keluarkan zakat? PBZ ada bincang, kemudian Ustaz Ahmad Syukri waktu jadi CEO PBZ Zakat ada bincang menyatakan kalau kadang orang yang seperti itu dia kena keluarkan zakat. Dia kena keluarkan zakat. Maksudnya dia keluarkan zakat awal lah. Kan cuma daripada 10,000 tu ataupun asalnya daripada pokok yang asal berapa jumlah yang dia ada tu dia keluarkan 2.5 pada waktu tu dan kemudian nanti di hujung nanti dia akan bertambah betul tak? Katalah contoh dalam duit KBSP dia ada 80,000 pada waktu dia buat Citra sekarang ni. So dia terus 80,000 tu 2.5. Kalau dia nak zakat takjil, masuk zakat dulu termasuklah 10,000 tu. Kan. Tapi ada setengah maksudnya lepas daripada 80,000 tu kan akan ada dia punya apa? Dia punya profit saja nanti, dividen saja nanti. Akhir bila keluar nanti dividen saja. Yang 80,000 tadi tu tak perlu osik lah untuk dimasukkan dalam zakat. Ada yang perbincangan seperti itu. Kan? Tapi daripada sudut ni kita kata kalau nak keluarkan zakat fabiha wa ni'mah itu adalah lebih baik keluarkan zakat 2.5. Kalau contoh daripada 10,000 tu berapa kita keluarlah 2.5 dan tak banyak pun dan itu pun kalau kata kita pun nak simpan, kita nak buat modal, nak buat pelaburan ke apa, kerana kita tak memerlukan kepada duit tu pun sepatutnya, maka eloklah untuk kita keluarkan zakat pada waktu tu. Tapi kalau tuan-tuan tak nak keluarkan zakat, kita kata ini bukan ijma' ulama. Kan ini bukan kesepakatan ulama, KBSP pun tak ada kan dulu. Jadi yang pentingnya dia mustaqallat, dipanggil mustafad. Tiba-tiba kita dapat 10,000 tu. Tapi ada yang kata bukan 10,000, 1,000, 5,000. Jadi tak sempat. Tak sempat dah habis dah. So kita kata benda ni pun di kalangan pusat-pusat zakat memang kalau cek di Selangor, di wilayah memang keluarkan zakat untuk keadaan orang yang seperti tadi tu. Kan memang keluarkan zakat. Tapi kita kata di sana ada luaslah daripada sudut ni nak keluarkan zakat lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau tak keluarkan zakat bukan bermaksud dosa besar ke apa semua sebab nanti kita akan keluar juga bila keluarkan KWSP tu dan mungkin juga kita akan kalikan. Lebih cantik tuan-tuan. Kalau kata tak keluar sekarang yang 10,000 ni, nanti hujung nanti tu katalah contoh kita dah keluar dua, Citra, Sinar, 20,000 lah. 20,000 apa? 15,000. Sebelum tu apa dipanggil? Lupa dah. Lestari, Sinar, Citra. Jadi katalah contoh 20,000 lah, lebih kurang ya. Ada tu 20,000. So kita terus nanti katalah keluar ke BSP nanti 280,000. So kali dengan tambah terus 20,000 ni terus dah 2.5 waktu tu. Pun boleh tak? Boleh, tak ada masalah.
Kalau nak keluar sekarang pun tak ada masalah, nak keluar nanti pun, tapi kena tambah dengan 20,000 yang tuan-tuan dah keluar ni lah. Itu maksud dia. Dan kemudian kita keluarkan tu 2.5. Kalau duit tak guna tadi, kalau guna bayar setu hutang ke apa ke memang perlu makan minum, maka tak perlu untuk dikeluarkan zakat Allah. Ada persoalan lain? Mana tanya apa ni pasal haul, tapi mungkin kita cover haul dekat depan nanti kan, tapi boleh tanya sikit. Okay, pasal kalau katakan zakat pendapatan sekarang kita bayar ikut tahun Masihi kan. Jadi kalau katakan kita campur-campur tahun Masihi, maknanya selepas 33 tahun kita akan short setahun lah daripada tahun Hijrah kan. Jadi adakah kalau kita bayar zakat ikut tahun Masihi sekarang ni, maknanya kita kena bayar yang setahun yang kurang tu, maknanya di selepas 33 tahun lah kan. Okey, satu soalan yang baik, perbincangan yang baik. Okey, katalah contoh kita nak ikut tahun Qamari ataupun kita ikut tahun Masihi, syok tu. Syok itu sebenarnya banyak juga persisihan di kalangan para ulama. Ada yang kata kita kena tambah, ada yang kata kita tak perlu kan, dan sebagainya sebab terkurang, macam-macam isu perbincangan. Saya tak boleh nak kata pandangan mana yang tepat, tapi kalau kita bayar lebih pun hanya sekadar setahun itu pun lebih baik. Kalau kita ada duit yang lebih. Kan, kalau tengok-tengok tu ngam-ngam cukup-cukup haul kita tu katalah 33 tahun tadi, katalah 32 tahun saja, maka kita keluarkan 32 tahun itu dan duit pun tak apa ada, kita keluar pun mungkin sikit je waktu tu, memang cukup nisab contohnya kan, maka kita kata tak perlulah. Tapi kalaulah kata waktu tu ada duit yang lebih baiklah kita bayar lebih. Itu saja yang boleh saya showkan, sebab benda ni pun masih banyak perbincangan di kalangan para ulama tentang isu tahun ni. Kan, tapi kalau dapat keluarkan lebih itu, duitnya pun lebih, maka itu lebih baik. Tapi kalau sekadar cukupnya saja macam KBSP kan, ada orang mungkin nak buat memang kena buat ni kan, contohnya anak ramai ke ataupun cucu-cucu nak duduk sekali ke, nak renovasi rumah memang nak kena buat kan, kemudian nak kena nak settle kat urusan-urusan berkaitan dengan hutang piutang, tinggal sikit je kan contohnya, maka waktu tu kita kata mungkin susut sikit lah dia punya zakat tu. Tapi kalau zakat terus daripada contohnya 200,000 dia keluar terus zakat tanpa tolak apa-apa pun, itu antara benda yang terbaik. So ada dua option dekat situ, kita kata yang paling terbaik kalau nak dapat bayar lebih silakan, tapi kalau tak maka waktu tu kita bayar sekadar apa yang kita mampu dengan tahun cukup untuk kita kira sebagai Masihi itu. Wallahualam. Okey, ada persoalan lain lagi? Isu-isu luar pun tak apa, kalau ada isu mungkin baru jumpa kat Facebook ke apa ke, boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya soalan ni luar lain sikit lah. Okey, silakan. Berkenaan dengan leverage tanya. Untuk trading lah. Sila. Okey. Kalau hukum dia kalau ikut syarak, apa benda saja yang trade dengan leverage ni kira haram ke macam mana? Sebab leverage dia ada dia ada reference dia kepada ratio kan, macam 1:200, 1:50. Macam mana pula kalau 1:1? Contoh. Itu yang saya nak tahu lah. Lepas tu yang kedua, kalau dia ada leverage, katalah dia ada leverage satu 1:1 lah. Lepas tu dia trade tu adalah benda fizikal. Contoh dia macam crude oil minyak ke kan. Gold ke, silver ke, titanium apalah, benda-benda komoditi tu, kopi ke, apa kan, koko. Adakah benda tu jatuh? Macam mana hukum dia jadi macam mana? Okey, sebelum saya nak tanya, adakah leverage itu sebenarnya dianggap kita meminjam sebenarnya? Ada persen tak di-charge daripada tu? Kalau ikut sepemahaman saya lah, kebanyakan yang semua offer leverage ni, ialah dia memang, sebab sekarang ni masalah ni diorang dah ada buka dua akaun, satu dia panggil Islamic, satu konvensional. Which is yang Islamic tu dia tak charge lah. Dia hanya charge kepada dia punya profit sajalah. Profit sajalah. Bukan dia punya interest pada kita punya leverage tu kan. Bukan pada itu, dia hanya charge pada different tu. Which is, dia panggil different tu kan. Yang itu. Itulah yang saya tahulah setakat ni. Sebab tu saya bukan sebab apalah, pasal saya nak start masuk komoditi lah ni. Jadi tapi komoditi yang saya masuk ni Malaysia, which is saya tengok macam dia more pada
yang macam saya kata tadi lah, dia tak ada leverage tapi dia cuma one to one direct lah. Macam pada saya faham daripada Ustaz punya explanation dulu ni, ada kuliah dulu. Sebelum-sebelum ni 2-3 kali dah saya review tengok, Ustaz kata boleh. Terus sekarang ni saya nak tahulah dengan Ustaz betul-betul nak terang. Saya ada sikit ni sikit situ. Blur sikit, tak faham. Okey, cuma isu leverage ni saya tengok daripada sudut asalnya memang sangat besar dia punya pandangan kebanyakan majoriti ulama tu yang tak setuju tentang leverage ni. Sebab dia punya ratio, sebab dia dianggap apa sebenarnya, nak kias kepada apa? Kontrak kita leverage tu adakah pinjaman? Kalau pinjaman, so dia tak boleh untuk kita nak adakan persen dekat situ, melainkan persen itu atas kontrak jual beli. Betul. Kan macam komoditi tadi kan. Macam komoditi tadi dia nampak kat situ kalau jelas betul dia punya kontrak tu semua, dia akan jadi jual beli lah. Tapi di sini sebenarnya dia nampak macam betul-betul one to one, ratio tu adalah kita pinjam. So pinjam tu kemudian dia ada charge dia tu, dan charge tu kalau bukan Islamik dah tentu dia adalah charge riba lah. Betul lah. So, di situ dia punya perbincangannya. Tapi dari sudut yang kalau ada akaun Islamik apa semua tadi tu, yang tu dah ada dia punya perbincangan lah. Dari sudut tu memang ada para ulama ataupun kita kata fatwa-fatwa terkini yang menyatakan better ke situ lah. Akan better ke situ. Walaupun kita kata dalam keadaan yang memang kita ada buat nampak seolah-olah macam pembiayaan pinjam kat situ, tapi dia ada kontrak sebenarnya. Dia ada kontrak. Maksudnya kat situ dia ada jual beli crude palm oil ke, kemudian ditukar jadi dia ada istilah dipanggil tawaruk ke, kalau benda tu betul berlaku. Kontrak tu betul-betul berlaku maka it's okay. Kan betul tu. Okey. Cuma isu yang satu nisbah satu tadi, apa ratio tadi tu, kalau kata komoditi ni dia tak terlibat dengan isu riba apa dah. Kita nak beli ke apa pun tak ada isu dah. Itulah. Tak ada isu apa dah maksudnya. Cuma kita kadang-kadang apa yang kita ada yang itulah yang kita boleh trade, betul? Itu saya nak tu. Tak ada isu lah kan situ. Tak ada isu. Sebab dia isunya adalah kita ada 20,000 tapi kita boleh trade sampai 200,000. Itu isu. Itu saya nak clear. Saya nak clear yang tu lah. Betul. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih. Oi, ni pakar kita punya trader. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Saya rasa cukup dululah kita sekadar ni. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Minta maaf ada salah dan silap. Kita berhenti dulu. Nanti kita sambung lagi. InsyaAllah banyak lagi isu-isu zakat. Itu baru dia punya beberapa isu yang disentuh tu, isu-isu bukanlah lapuk tapi mungkin ada kaitan juga dengan zaman kita. Tapi next ni nanti mungkin lebih dekat dengan kita insyaAllah. Jadi sekadar tu, terima kasih banyak. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidai. Okay. Main. Assalamualaikum main. Oh main. Main. Hello. Hello main. Kau pakai baju dah hari ni? Dia letak je tu cabut kacau.